fa'fu anna ya Allah. Alhamdulillah, di pagi yang cukup berbahagia ini dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, sekali lagi kita bertemu untuk bersama-sama saling ingat memperingati antara satu dengan yang lain. Sedikit yang nak ambil masa semua para jamaah pada pagi ini, lebih kurang dalam 20 minit. Perkara yang paling asas yang kita nak perbetulkan dalam kehidupan kita ini ialah apa yang kita nak capai dalam kehidupan kita. Itu satu benda yang sangat penting, khususnya dalam kita melaksanakan begitu banyak ibadah dalam kehidupan, dalam Ramadan ini, dengan qiyamnya, dengan puasanya, dengan zikirnya, dengan doanya dan semua, menjadi apa ni, kita panggil apa ni, musim yang cukup hebat dalam kehidupan kita. Tapi dalam kita melaksanakan semua ini, apa yang paling besar sekali untuk kita dapat dalam kehidupan kita? Tidak lain dan tidak bukan ialah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Kita buat apa pun dalam kehidupan kita yang Allah bagi ini, objektif dia ialah untuk kita sampai, untuk kita dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Fajr. Di ujung-ujung suratul Fajr, Allah seru hati-hati yang sejahtera ini, hati-hati yang tenang ini. Ya ayyuhal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai hati-hati yang tenang ini, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan radiyatan mardiyah. Allah redha kita dan kita redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah redha dengan kita. Kemudian Allah bagi ganjaran, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam kalangan hamba-Ku dan masuklah kamu ke dalam syurga yang Allah sediakan. Jadi ini satu benda yang sangat-sangat kita hajati. Tanyalah siapa pun, siapa nak masuk dalam syurga Allah SWT, tak ada siapa yang tak mahu. Hatta orang bukan Muslim pun menginginkan, kan, ada dalam istilah mereka itu syurga dan neraka. Syurga. Pagi ini anda nak sentuh sedikit, pagi-pagi ini orang mengantuk sikit. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ambil sirah sikit. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bukanlah dia itu adalah orang yang sangat memberi peranan dalam sirah kehidupan Rasulullah SAW. Kalau sebelum ni kita dengar Abu Bakar As-Siddiq, kita dengar Umar Al-Khattab, kita dengar sahabat-sahabat yang hebat-hebat. Memang mereka, sumbangan mereka terhadap dakwah Rasulullah SAW terhadap Islam itu sendiri sangat besar. Dan sepatutnya mereka berada dalam kelompok yang disebut sebagai 10 sahabat-sahabat yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pagi ini mungkin sebahagian daripada kita biasa dengar, tetapi anda nak ulang juga. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang Islamnya itu lewat sedikit, kan? Di hujung-hujung hayat Rasulullah SAW, maksudnya selepas Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, baru dia dapat kesempatan untuk bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Ini nak tunjuk bahawa bagaimana kita siapa pun, bukan nanti kita ini mempunyai peranan yang besar dalam menyebarkan Islam, bukanlah kita itu ada
kedudukan yang tinggi dalam kehidupan manusia. Tetapi siapa pun kita, selagi mana kita ikhlas, selagi mana kita menuntut ataupun mahukan redha Allah Subhanahu Wa Taala itu, Allah akan bagi kepada kita, dan Allah akan tempatkan kita ke dalam golongan yang ana sebutkan tadi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sahabat yang nak sebut pagi ni ialah nama asalnya ialah Abdul Uzza. Nama asal dia ialah Abdul Uzza. Tetapi Rasulullah SAW tukarlah. Bila Rasulullah SAW tanya dia lepas subuh ni, sebahagian riwayat mengatakan lepas subuh ni Rasulullah SAW suka tengok sahabat-sahabat yang ada di belakang ni kan. Di kalih itu dia tengok. Lepas tu dia nampak ada orang yang baru lah. Dia tanyalah, kan, kamu nama apa? Dia kata Abdul Uzza. Rasulullah SAW kata bal Abdullah, kan, bukan Abdul Uzza. Tak kenalah Abdul Uzza, hamba kepada Tuhan Uzza dalam masyarakat Arab jahiliyah. Tapi kamu nama Abdullah. Itu cerita tukar nama tak tukar nama tu kita kena cerita lain. Itu. Kemudian Rasulullah SAW bagi nama dia, kemudian dia duduk bersama-sama dengan Rasulullah SAW di Madinah. Anda nak tunjuk di sini dengan masa yang agak tahap, bagaimana dia lewat memeluk Islam, kemudian setelah itu duduk bersama-sama dengan Rasulullah SAW sebagai ahli sufah yang ada di Madinah, di Masjid Nabawi itu. Duduk itu, apa peranan dia pun tak ada lah. Bukan peranan besar pun, bukan ada apa yang besar dalam kehidupan dia. Dia hanya cuma ini. Cuma sahabat-sahabat menggelar dia sebagai Dzul Bijadain. Jadi sahabat ini akhirnya digelar dengan Abdullah Dzul Bijadain. Kenapa Dzul Bijadain? Karena dia ketika dia berhijrah daripada kampung dia ke Madinah Al-Munawwarah itu, kepada Nabi, ke Madinah itu, dia adalah seorang anak yang diambil oleh pak menakan dia untuk duduk bersama-sama pak menakan dan diberi kita panggil kemewahan hidup. Sebab pak menakan dia ni tak ada anak. Dia ni gemuk sikit. Okey. Lebih kurang ke? Pagi ni dia guna apa, ekor dia tu lain sikit. Okay. Jadi bila mana pak menakan dia tahu bahawa Dzul Bijadain ini ataupun Abdullah ni, Abdul Uzza ini memang memeluk Islam, dia bagi warning lah. Kalau kamu nak memeluk Islam, aku akan stop semua. Apa yang kamu dapat dalam kehidupan dunia ini, kemewahan ini, stop semua. Dia kata tak apa, ambil. Akhirnya hanya ada pada dia dua ataupun sekeping kain kerah ni, kain orang tak buat, kain guni kita panggil, kain guni ni. Dan akhirnya dia belah dua dan dia buat pakaian lah, satu untuk tutup ke bawah dan satu lagi untuk atas. Tu. Dan akhirnya dia pergi ke Madinah. Pada tahun ke-9 Hijrah berlaku satu peperangan yang kita panggil sebagai peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk. Tabuk ini kalau anda dulu tahulah perjalanan daripada Jordan ke Madinah itu, maksudnya antara kita panggil hudud ataupun sempadan Saudi dengan Jordan itu dipanggil Tabuk. Peperangan Tabuk ini pada bulan Rajab, bulan Rajab tahun ke-9 Hijrah ini, dia terjadi kerana Rasulullah SAW ataupun salah seorang sahabat Rasulullah SAW, dia berkaitan dengan bagaimana Rasulullah SAW memerangi Rom ini. Rom. Dalam peperangan Tabuk itu, Rasulullah SAW bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, ya, antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, dan yang pergi bersama-sama dengan Rasulullah SAW ni ialah Abdullah Dzul Bijadain. Ya, Abdullah Dzul Bijadain. Dia minta kepada Rasulullah SAW satu doa. Dia kata, ya Rasulullah SAW, boleh tak
kamu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar aku ini mendapat syahid. Syahid maksudnya dalam medan perang ini. Apa doa Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah SAW kata apa ni? Dengan doa bahawa agar dia ini terselamat daripada pedang-pedang orang-orang kufar ini. Kan? Nampak tak beza tu? Kan? Dia minta doa untuk Rasulullah SAW doa agar dia dapat syahid. Tapi Rasulullah SAW doa agar dia terselamat daripada pedang-pedang orang-orang kafir. Maksudnya dia tak dapat syahid lah. Kan dia tak akan bertemu syahid dia di medan Tabuk ini. Walaupun akhirnya Tabuk ini tak berlaku peperangan pun. Kan tak berlaku peperangan. Rasulullah SAW pergi, kemudian tengok tak ada orang tentera Rom, kemudian Rasulullah SAW pun pulang. Tempat itu tak berlaku. Jadi macam tu. Sebenarnya Rasulullah SAW nak jelaskan bahawa satu benda yang kena Abdullah ini sendiri faham. Rasulullah SAW kata, "Idza kharajta ghaziyan fi sabilillah famaritta famut fa anta syahid." Yang kata syahid ini, Rasulullah SAW kata syahid di medan perang ini, bila mana kamu keluar bersama-sama dengan tentera umat Islam, kan? Perang pun ada sebab dia tertentu lah, yang bila tanpa ada sebab-sebab yang jelas terus kita kata kita ni syahid perang. Tak, ini peperangan yang membabitkan bala tentera dan kekuatan ketenteraan ini pergi ke Rasulullah SAW kata, "Idza kharajta ghasiyan fi sabilillah," kalau kamu keluar untuk berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, famaritta, dan kamu sakit. Bukan kamu disebabkan pedang-pedang orang-orang kufar, kamu sakit, famut, dan kamu meninggal dunia, fa anta syahid, kamu juga dikira sebagai syahid. Abdullah Dzul Bijadain ini, Allah izin dia demam. Ya, ketika dalam perjalanan pulang daripada Tabuk ke Madinah, ada sebahagian kata dia jatuh kuda tu. Jatuh tunggangan dia. Yang nak jelaskan sini, pada malam itu malam dikebumikan itu. Malam dia dikebumikan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ada seorang sahabat nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia terjaga pada malam itu dan dia lihat ada api ataupun cahaya yang terang. Bukan cahaya mayat tu, bukan cahaya jenazah itu. Kita kata cahaya jenazah tu tak. Cahaya terang lah malam kan. Nak urus mayat itu, nak urus jenazah itu. Jadi dia bangun, dia tengok Rasulullah SAW tak ada. Dia tengok Rasulullah SAW tak ada, kemudian dia tengok Abu Bakar As-Siddiq tak ada, kemudian Umar tak ada. Kemudian dia pergi cari, ikut cahaya itu. Akhirnya dia berjumpa Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar Al-Khattab sedang menguruskan jenazah Abdullah Dzul Bijadain ini. Ada sebahagian riwayat mengatakan bahawa bila mana Abdullah bin Mas'ud sampai itu, dia tengok yang diuruskan jenazah itu ialah Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar duduk atas tu, duduk atas. Sehingga Abdullah bin Mas'ud kata, pasal apa kamu dua tak buat apa ni? Tak tolong Rasulullah SAW. Biarkan Rasulullah SAW uruskan sendiri Abdullah Dzul Bijadain ini. Abu Bakar kata kepada Abdullah bin Mas'ud, dia kata Rasulullah SAW nak uruskan jenazah ini sendiri. Dia yang dengan tangan baginda Rasulullah SAW yang mulia itulah, dia sebut kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab, qarriba ilayya akhakuma, bawa meh dekat kawan kamu ini, ataupun sahabat kita ini. Fa anzalahu ilaih, kemudian mereka lah turunkan ke dan bagi kepada Rasulullah SAW dalam keadaan yang Abdullah bin Mas'ud tengok tengok perjalanan itu tengok. Apa Abdullah bin Mas'ud kata kepada diri dia ketika ni? Abdullah bin Mas'ud ni sahabat yang awal-awal memeluk Islam ini, minas sabiqin al-awwalin. Abdullah bin Mas'ud kata,
laitani kuntu sahibu hadhil hufrah. Aku nak sangat akulah yang menjadi orang yang tuan empunya apa ni kita panggil apa, lahat ini ataupun apa, kubur ni lah. Aku harap kubur ini aku yang punya. Wallahi, aku bersumpah dengan nama Allah, wadittu law kuntu makanahu, sesungguhnya aku sangat-sangat nak akulah yang duduk di tempat dia ini. Waqad aslamtu qablahu bi 15 sana. Aku telah memeluk Islam 15 tahun dulu lagi pada orang ini, pada Abdullah bin Abdullah Dzulbijadain ini. Aku telah lama memeluk Islam, tapi tak tentu lagi dapat kedudukan macam tu. Meninggal dalam keadaan syahid, kemudian yang diuruskan, yang menguruskan jenazah dia itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dia bukan ada peranan apa-apa pun. Tak ada peranan yang besar, sehingga menyebabkan ada buah fikiran dia ataupun ada hasil usaha dia yang boleh meletakkan dia itu sebagai orang yang akhirnya Rasulullah SAW sebut ketika Rasulullah SAW Rasulullah SAW masukkan dia dalam liang lahat itu. Rasulullah SAW doa dengan satu doa, dia kata, Allahumma inni amsaitu anhu radiyan fardi'an. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku ini telah berpetang-petang bersama-sama dengan orang ini, radiyan, aku redha dengan dia, dan aku pohon kepada Allah Subhanahu wa taala, fardi'an, redalah dengan orang ini. Kalau kita pun duduk dalam keadaan ini, tentu sama dengan Abdullah bin Mas'ud. 15 tahun dah dia memeluk Islam, tapi tak tentu lagi Allah nak redha dengan dia ataupun tidak. Tak tentu ya Rasulullah SAW boleh doa kepada Allah Subhanahu wa taala, menaik saksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa dia redha dengan orang ini, dan minta Allah redha dengan sahabat ini. Ini satu benda yang kita kena lihat, kena tengok, kena jelas betul-betul bahawa memang kehidupan kita ini tak ada yang lain. Bukan maksud kita nak mengejar redha Allah Subhanahu wa taala, tak buat langsung urusan dunia, buatlah hidup sebagai seorang manusia macam biasa, cari rezeki yang halal kepada anak dan isteri, kepada kita sendiri, melaksanakan semua tanggungjawab amanah yang telah diberikan kepada kita, pergi keluar macam biasa, hidup sebagai seorang manusia. Tapi semua itu untuk kita kumpul, untuk kita bawa di depan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bentang di depan Allah Subhanahu wa taala nanti semua amalan yang kita lakukan ini Allah redha dengan kita. Bukan nanti orang itu ada peranan yang besar, bukan nanti orang itu ada pangkat yang besar, boleh bercakap depan orang, tak boleh bercakap depan, tak ada, itu tak ada nilaian di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada ialah kita buat dan Allah redha. Sebab tu Allah panggil jiwa-jiwa yang tenang ini, ya Tuhan nafsul mutmainnah ini, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kamu itu, jiwa kamu itu radiyatan mardiyah, redha dengan apa yang telah ditetapkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan redha. Sahabat ini tak tahu pun bahawa Rasulullah SAW redha dengan dia. Abdullah bin Mas'ud yang tengok, Allahu Akbar, Rasulullah SAW naik saksi bahawa dia redha dengan sahabat ini. Patutlah dia kata, aku nak sangat ni, kan, apa ni kita panggil apa, kubur ini kubur saya. Bukan Dzulbijadain ini. Abdullah bin Mas'ud, siapa tak kenal? Sahabi jalil, sahabat yang besar, kan, antara orang yang antara kita panggil, kalau nak keluarkan fatwa-fatwa ni, memang Abdullah bin Mas'ud lah guru kepada orang-orang di Iraq. Sebab Rasulullah SAW atau Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia hantar sahabat-sahabat pergi, antara yang Umar hantar ialah Abdullah bin Mas'ud ke Iraq, dan dia jadi guru besar. Sebab tu jalur mazhab Hanafi itu dia main daripada riwayat-riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud.
Jadi ini yang inilah anda nak kongsi, dan umur ketika dia dikatakan ketika dia meninggal dunia itu umur dia baru 23 tahun ni. Dia memeluk Islam umur belasan tahun. Dia tinggalkan apa yang telah diberikan oleh pak menakan dia itu. Dia nak hanya Rasulullah SAW. Dan akhirnya dia khidmat kepada Rasulullah SAW, duduk bersama-sama dengan ahli sufah. Ketika itu ada keperluan untuk ahli sufah itu ada di situ. Abu Hurairah pun dalam kalangan ahli sufah, tapi selepas kewafatan Rasulullah SAW tak ada dah. Dia jadi orang biasa, berkahwin, ada anak, ada kerja, dan ada pangkat, ada semua. Itu. Jadi dengan masa yang berbaki 2 minit inilah anda nak tunjuk bahawa kita selalu disebut-sebut tentang sahabat-sahabat yang hebat dalam kehidupan para sahabat itu. Malam ataupun pagi ini kita dengar seorang sahabat yang tak ada peran, sikit je kan. Bukanlah kisah dia ini dipenuhi dengan macam-macam payah kan. Kalau kita cerita Abu Bakar ini 2-3 hari 4 hari pun tak habis. Ini ada satu kisah tu je. Dia memeluk Islam, dia tinggalkan kemewahan yang diberikan oleh pak menakan dia, kemudian dia pergi hidup bersama-sama dengan Rasulullah SAW sampai satu masa tahun ke-9 Hijrah. Rasulullah SAW nak pergi lawan dengan Rom atas perkara-perkara yang telah di Rom ini. Tak ada pasal-pasal apa, dia saja cari pasal dengan Rasulullah SAW. Antara benda yang dia cari pasal ialah ketika Rasulullah SAW hantar ni surat kepada pembesar Rom. Tiba-tiba dia membunuh wakil Rasulullah SAW. Apa cerita ni? Rasulullah SAW nak ajak kepada Islamnya secara damai ya. Akhirnya dia membunuh wakil umat Islam. Jadi sebab itulah Rasulullah SAW nak wakil negara yang sah di sisi undang-undang. Kita pun kalau orang hantar kita pergi jadi wakil negara Malaysia, kemudian orang bunuh kita, negara Malaysia nak duduk saja-saja kan? Guna undang-undang mana pun dunia ni memang kena ambil tindakan negara tu kerana telah membunuh seorang wakil negara yang telah pergi secara aman. Bukan saja-saja angkat senjata pergi nak lawan Rom. Oh ni orang kafir ni, orang tak. Dia ada sebab tertentu. Akhirnya begitulah. Dan akhirnya meninggal ataupun syahid sahabat ini Abdullah Dzul Bijadain ini, dan Rasulullah SAW sebut, Allahumma inni amsaitu anhu radiyan fardi'an. Dan kita juga bila dengar kisah ini, kita jangan tinggal berdoa kepada Allah SWT agar Allah berikan kita keredaan dalam kehidupan kita yang berbaki ini, bukan yang mendatang, yang berbaki. Kita suka guna yang mendatang ni tak, bukan yang mendatang, yang berbaki. Tak tahu Allah nak panggil pulang bila, nanti kecil, nanti besar. Bukan pagi ni anak dapat berita umur 7 tahun dah meninggal dunia. Bukan nanti 60-70 tahun, adatnya begitulah, tapi tak juga kan, tak juga. Wallahu a'lam bissawab. Begitulah sedikit apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu adalah kelemahan. Assalamualaikum warahmatullahi